Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di luar sana, wabil khusus kepada segenap para pelajar, mahasiswa, mahasiswi, santri-santri yang mengikuti daurah kitab Aqidah Salaf bersama ERG dan juga bersama dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu Majlis Taklim An-Nur daripada Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah Malaysia, UIAM, yang mana sekarang kita sampai kepada muka surat 264, iaitu tentang Qaul Ahmad bin Hanbal. Jadi kita kena faham bahawa ketika kita membahas perkara ini, mereka selalu mendakwa bahawa Imam Ahmad bin Hanbal adalah tokoh mereka. Dan sekarang kita akan membahas tentang iaitu takwil dari sisi Ahmad bin Hanbal. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Imam Ahmad bin Hanbal pula berkata, wa amba'ana al-hakimu qala. Maksudnya mu'allif kata, lalu qala haddatsana Abu Amrin bin Samak. Lalu qala haddatsana Hanbal bin Ishaq. Qala sami'tu ammi, iaitu aku mendengar ammi, pamanku atau uncle-ku, Aba Abdullah, yakni al-Imam Ahmad, yaqul, Imam Ahmad berkata, ihtajju alayya yawma idzin, ya'ni fi dari amiril mu'minin, faqalu taji'u suratul Baqarah yawmal qiyamati wa taji'u suratul Tabaraka, faqultu lahum innama huwa ath-thawabu. Qala Allah Ta'ala wa ja'a rabbuka innama ta'ti qudratuhu wa innama al-Qur'anu amsalun wa mawa'idhu. Jadi Al-Hakim menceritakan kepadaku, dia berkata, Abu Amr bin Samak menceritakan kepadaku, dia berkata, menghabarkan kepadaku Hanbal bin Ishaq ila akhirih, bahawa Imam Ahmad berkata, mereka berhujah atasku di hari itu, maksudnya di hari di rumah Amirul Mukminin. Mereka berkata, datang surah Al-Baqarah di hari kiamat dan datang surah Tabarak. Lalu aku berkata kepada mereka, itu maksudnya adalah pahala. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'a rabbuka, yang datang adalah kudrahnya. Allah Al-Quran adalah berisi kalam masal dan juga mau'izah. Jadi ini ada isyarah bahawa Imam Ahmad sendiri melakukan takwil. Al-Baihaqi memberi komen sanad ucapan ini, hadza isnadun sahihun la ghubar alaih. Jadi ini adalah sanad sahih yang tidak ada gubar, debu sama sekali, maksudnya tidak ada keraguan sama sekali lah. Boleh buka dalam kitab Manaqib Imam Ahmad lil Baihaqi dan dalam Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Imam Ahmad berkata lagi, wa innama ma'na qaulillahi jalla sana'uhu wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, yaqulu huwa ilahu man fis samawati wa ilahu man fil ard. Makna firman Allah jalla sana'uhu, iaitu apa? Iaitu Allah fis samawati wa fil ard, iaitu Allah ilahu man fis samai wa ilahu man fil ard, iaitu dia adalah Tuhan di wallahu fis samawati wa fil ard. Jadi yang dimaksud dengan Allah fis samawat dan Allah fil ard adalah wa ilahu man fis samawati wa ilahu man fil ardi. Berarti majas mursal. Ada yang dibuang di situ, iaitu membuang ilahu man. Iaitu dia adalah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Maksud dia apa? Ilahu man fis samawati, Tuhannya yang berada di langit dan Tuhannya yang berada di bumi. Itu mungkin terjemahan dia kena betul. Dia adalah Tuhan di langit. Maksud Tuhannya makhluk yang ada di langit dan Tuhannya makhluk yang ada di bumi. Alhamdulillah sawab, boleh betulkan insya-Allah. Lepas tu Ibnu Hamdan Al-Hambali berkata, wa qad ta'awwala Ahmadu ayatin. Jadi Ibnu Hamdan Al-Hambali memberi komentar dalam kitab Nihayatul Al-Mubtadi'in
Imam Ahmad mentakwil ayatin beberapa ayat wa ahaditha dan beberapa hadis ka ayatin najwa wa qawlihi ayyatiyahumullah wa qala qudratuhu wa amruhu. So dia adalah qudratuhu dan amruhu. Jadi maksud dengan ya'tihimullah wa ja'a rabbuka dan kata-kata wa qawluhu ja'a rabbuka qala qudratuhu. Zakarahuma yang telah menyebutkan keduanya siapa Ibnul Jauzi fil Minhaji dalam oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Minhaj wa ikhtara huwa imrarul ayati kama ja'at min ghairi tafsirin. Okey, dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in. Dalam kitab As-Sadah Al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'a as-salafiyatil mu'asirah. Dalam kitab ini, saya di kitab ni cetakan Darun Nurul Mubin. Sebab tu mungkin kawan-kawan yang ada maktabah boleh mula banyak mengambil buku daripada Dar Nurul Mubin. Kerana apa? Dia adalah percetakan yang ada di Jordan yang banyak mencetak kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Asy'ariyah Maturidiyah yang mana sangat-sangat berguna lebih-lebih kita bagi yang berada di Malaysia pada hari ini agar supaya tidak tertipu atau terpesong dengan buku-buku yang tersebar di universiti yang kadang-kadang tidak dibersihkan daripada pemikiran-pemikiran yang batilah. Kerana apa? Kerana kita kena faham bahawa ilmu akademik kita kena baca semua. Jadi kena baca ini contoh dia. Jadi ini adalah cuba nama judul buku itu sendiri Sadah Hanabilah. Iaitu Sadah Hanabilah ni majoriti Hambali atau yang kelompok yang teragung di kalangan Hanabilah dan perbezaan mereka dengan Salafiyah Mu'asirah. Kerana apa? Jelas Wahabi dia simple je. Bila dia berdebat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau dia rasa dia akan dikalahkan, maka dia kata, ini anak dengar sendiri berkali-kali. Kami Hambali, kalian Maliki waktu itu di Maghribi. Jadi jelas beza secara fikih. So kita tasamuhlah bab fikih ni. Dia kata macam tu. Ada kok macam mana boleh. Sedangkan mereka sendiri sebenarnya berbeza dengan banyak pendapat ulama-ulama Hambali sendiri. So samalah ketika di Malaysia bila kita kuat membuktikan bahawa bahayanya kelompok Wahabi ini, maka mereka akan berlindung. Jangan salahkan Saudi itu, mereka tu bukan Wahabi, mereka tu mazhab Hambali. Dia selalu kata macam tu. Jadi nak tutup, nak camouflage. Bila cakap terutama di kalangan orang-orang elit yang awam. Maksud yang awam tu yang tidak memiliki latar belakang agama, masuk ilmu agama yang kuat. Jadi mereka akan selalu guna slogan seperti itu. Walhal mereka sendiri bercanggah dengan pendapat mazhab Hambali, Sadah Hanabilah. Sebab itu salah seorang ulama besar mazhab Hambali yang Ahli Sunnah wal Jamaah di kalangan, iaitu yang berada di Jamiatul Azhar, iaitu Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya lupa, Ma'bad, Syekh Ahmad Ma'bad. Syekh Ahmad Ma'bad kalau tak salah, Profesor Dr. Ahmad Ma'bad, dia ni yang juga muhaddis terkenal. Dia sendiri kata diorang ni bukan Hambali, diorang ni Hambali yang Hawash Asyawiyah lah, yang terpinggir. Itu dia ada sebut. So dalam kitab ini Syekh Mustafa Hamdu Alian Al-Hambali disebutkan banyak contoh takwil-takwil Imam Ahmad bin Hanbal yang dinukilkan dari kitab-kitab Ibnu Jauzi, Ibnu Qutaibah, Abu Ya'la dan lain-lain. Dan ini merupakan bantahan juga kepada Ibn Taymiyah yang menolak riwayat takwilnya Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Lalu kita boleh tengok yang ke-9 iaitu Nadir bin Shumail. An-Nadir bin Shumail qala fi hadithin yad'a al-jabbar fiha qadamahu ay man sabaqa fi ilmihi annahu min ahli an-nar. Iaitu Nadar bin Shumail berkata tentang hadis hingga Allah Al-Jabbar meletakkan qadamnya dalam neraka. Maksudnya adalah orang-orang yang menurut takdir lalu dalam ilmunya Allah adalah ahli neraka. Boleh buka dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Hamad bin Zaid pula berkata waqad ikhtalafa al-ulama'u fi qawlihi yanzilullahu fasu'ila Abu Hanifah
anhu faqala yanzilu bila kaifin wa qala Hamad bin Zaid nuzuluhu iqbaluhu. Jadi ulama berbeza pendapat dalam hadis Nabi Allah nuzul. Abu Hanifah ditanya tentang itu dan menjawab Allah nuzul tanpa kaif. Hamad bin Zaid berkata nuzul Allah adalah Allah menghadapnya. Boleh buka dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi juga juz 2 Sahifah 380. Hadir wa hadir Abdullah. Jadi ini beberapa butiran yang penting yang perlu kita fahami. Lalu kita boleh tengok Al-Farra. Qauluhu la akhadna minhu bil yamin, ay bil quwwati wal qudrah, yaitu akhbarana Abu Sa'id bin Abi Amr, yaitu haddatsana Abu Abbas Al-Asam, haddatsana Muhammad bin Jahmi qala al-Farra al-yamin al-quwwah. Jadi firman Allah pasti akan kami ambil darinya dengan yamin. Maksudnya adalah dengan kekuatan dan kemampuan. Mengkhabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Amr, menceritakan kepada kami Abul Abbas Al-Asam, menceritakan kepada kami Muhammad bin Jaham. Dia berkata bahawa Al-Farra berkata Al-Yamin adalah kuat. Al-Yamin itu adalah Al-Quwwah. Boleh buka dalam kitab Al-Asma' wa Sifat lil Baihaqi. Lalu kita boleh tengok Abdullah bin Yahya bin Mubarak alal arsy istawa, iaitu istaula. Firman Allah alal arsy istawa, istawa bermakna istaula menguasai. Qaribul Quran wa tafsiruhu page 243. Tafsir ini dikuatkan dengan bahawa di antara lughat istawa adalah istilah dan berikut adalah ucapan Ibnu Jabir At-Tabari yang disepakati termasuk Imam Salaf. Al-istiwa'u fi kalamil Arab munsarifun ala wujuhin wa minha al-ihtiyazu wal istila'u ka qaulihim istawa fulanun alal mamlakati bimakna istawa 'alaiha wa hazaha. Jadi istiwa dalam kalam Arab boleh bermakna beberapa wajah. Di antaranya adalah ihtiyaz dan istilah. Seperti ucapan Arab fulan menguasai kerajaan dengan makna memperoleh kerajaan, di mana ihtawa 'alaiha wa hazaha. Okey. Maaf jap. Okey. Lalu bahkan menurut catatan Syekh Abdul Aziz Al-Khadiri, alam tamyizil haq, iaitu apa, Imam Az-Zajjaj, Tamyizul Haq, dalam kitab Tamyizul Haq, ini dalam ni, bukan alam, dalam, kekurangan di adik-adik boleh tulis kat situ, betulkan. Inilah nama dia, Dobit. Jadi ketika saya dulu ngaji di pondok, jadi jangan meremehkan pondok. Ada orang rasa apalah pondok ni tak boleh nak pergi jauh. Jadi kalau dia nak tahu, pondok ini tempat di mana memang betul-betul mencetak pelajar supaya betul-betul menguasai ilmu alat dan juga ilmu-ilmu yang lain, tafanin dalam ilmu agama. Jadi kami di pondok dulu setiap lafaz bila kita mengaji itu, setiap huruf dan lafaz tu kita maknakan, kita dobit dan kita ngaji. So kalau cetakan tu salah, nanti pelajar akan bagi tahu kat ustaz, kat kiai untuk macam mana ni, dia akan betulkan. Dan cuma kami di Indonesia bukan untuk guru ngaji murid dengar dan tidur, tak. Iaitu guru baca, murid baca. Guru baca, murid baca, murid baca, guru baca. Guru betulkan. Jadi dia dua. Sebab tu cara saya mengajar talaki dengan UIA, iaitu bukan saya yang membaca, pelajar yang baca. Sehingga kan saya membetulkan nahwu dia dan juga naskhah. Ini yang saya belajar. Jadi kalau kami ngaji dulu, saya ingat waktu ngaji Ihya, kiai juga nama dia Yai Faqih Ahmadi, dan juga kiai saya ngaji dengan Yai Abdul Hanan Maksum, tapi lebih banyak Yai Faqih Ahmadi waktu baca Ihya. Jadi naskhah bila dia baca tu, kalau ada di naskhah kita yang tu dia komentar, inilah ala shawab yang betul seperti ini, kama dzakarahu Az-Zabidi fi Ittihafil Murid, contohnya.
Cuma bila dah keluar nuskhah yang terbaik iaitu nuskhah Darul Minhaj, maka guru saya Ustaz Abdul Fattah, dia baca, jadi dia tak guna nuskhah budak yang lama tu, dia cuba pakai Darul Minhaj. So bila kesimpulan dia kata itu adalah ikhtilafun nuskhah sahaja, yang sebenarnya tidak jauh berbeza dan maknanya masih sama. Cuma bagus Darul Minhaj tu dia ada bagi beberapa harakat, bagi beberapa nama, bagi banyak nama yang mana memang di pondok kalau Indonesia lah, bab nama ni kita memang kurang. Kerana apa? Kerana ialah maklum mereka tak pernah keluar. Jadi mereka tak pernah tahu Az-Zabidi tu dibaca Zabid, Zabidi, Zabid tu dia orang tak pernah tahu. Jadi nak dapat kitab Mu'jamul Buldan tu bukan semua pelajar dapat duit nak beli kitab tu. So akhirnya jadi banyak dulu saya kat pondok qala Az-Zubaidi, Zubaidi sebab bila baca kitab ilmu nahwu kan dia ada sebut Az-Zubaidi Al-Andalusi. Az-Zubaidi Al-Andalusi tu memanglah Az-Zubaidi sebab dia ahli lughat yang karang kitab Lahnul Awam tu. Bukan Kitabul Ain tu. Kitabul Ain, huruf Ain kan. Itu contoh dia, atau Mukhtasarul Ain daripada Imam Sibawayh. Jadi kami baca Zubaidi bertahun-tahun sampai bila saya baca depan abang saya kata tak, bukan Zubaidi, Zabidi. Murtadha Zabidi. Kenapa Zabidi itu datang daripada Zabid? Zabid di Yaman. Baru tahu. Jadi itu bagus dia dah. Jadi di pondok baru bila dapat Darul Minhaj tu baru boleh. Dan nak beli Darul Minhaj tu satu pondok hanya satu kitab Darul Minhaj yang Ihya Ulumuddin. Jadi tak semua pelajar tak dapat nak akses sebab tak ada duit. Bukan macam pelajar universiti banyak duit dapat beasiswa tapi tak berhati-hati, tidak ada ihtiyat dalam menulis. Ni saya kena ingatkan pelajar-pelajar kena ada ihtiyat dalam menulis. Ana baca banyak artikel, macam buat ni macam asalkan siap letak. Itu tak boleh. Ana ingat dulu waktu ana degree, terus terang setiap assignment ana merasa ini karya aku nak yang terbaik. Menulis tu kena yang terbaik, guna bahasa yang terbaik, rujukan sebanyak mungkin yang aku boleh baca, yang aku boleh akses dan premier mungkin. Maksudnya rujukan yang primer, yang utama. Bukan hanya nukil jadi. Macam beberapa bloggers UIA yang menulis tentang agama, yang saya baca nampak sangat dia tak baca kitab secara langsung. Dia mungkin dia terjemah dan dia buat kesimpulan sendiri. Mana boleh. Kena teliti dan baca bagi pendapat. Kena faham. So, kena ada sifat macam tu. Lepas tu dengan bila kita tulis Arab, dengan kelas saya semua bahasa Arab, ingat nahwu sorof tu kena jaga. Pegang kamus. Kalau boleh pegang kamus Hansworth. Kamus orientalis tu pegang, bukan apa? So that you know how to use the word. Lafaz apa yang patut digunakan dengan kalimat huruf apa yang sesuai. Atau ma'ani dalam internet tu pun itu okey. Sebab apa? Sebab dia akan bagi tahu kalau fi makna dia apa, ala makna dia apa, ni makna dia apa. Kalimat huruf itu ja'ali maknan. Kan dalam kitab ja'ali maknan tu kalau kita baca Jurumiyah, ja'ali maknan tu maksud dia apa? Maksud dia adalah kalimat huruf makna dia tergantung kepada fi'il atau syibih fi'il yang bertakluk dengannya. Maksudnya takluk dia. Jadi bila raghiba anhu apa maksud dia? Raghiba fihi apa maksud dia? Ini perubahan huruf tu akan merubah makna. So bila kalian tulis bahasa Arab tu pastikan menggunakan kalimat huruf yang sesuai. Sebab kita ajam. Kita akui kita ajam. Kita ni bukan Arab. Yang zauq lughawi kita kadang-kadang tak keluar. So kita jangan sekali-sekali terjemah dari bahasa Melayu. Kita bahasa Melayu yang kita terjemah Arab, tak boleh. Dia akan rosak. Kita kena cakap macam orang Arab. So kena guna. Sebab itulah waktu kami di pondok, zauq Arabi itu keluar ketika dobit i'rab setiap satu sehinggakan kita tahu. Dan kalau ada pondok di Jawa Tengah nama dia Pondok Lerab. Pondok Lerab tu memang fokus ilmu nahwu. Jadi kalau dobit tu kalimat huruf tu dia kena ada ta'aluk tu kena disebut. Jadi contoh dia jalasa wis lungguh sapa Zaidun Zaid lungguh iku alal kursi ing atas kursi. Orang tak faham lah. Maksud dia apa? Jalasa telah duduk siapa? Fa'il Zaidun Zaid
Sebelum sebut ala, duduknya tadi ala di atas al-kursi, iaitu kursi, atas kursi. Nampak tu? Jadi bila sebut ala, dia kena sebut huruf, kalimat huruf ini ta'aluk dia dekat mana. Supaya kita tahu. Ini jangan, sebab apa? Nanti bila kalam yang banyak kalimat huruf itu ta'aluk dia akan pergi ke mana, kena tengok satu-satu. Supaya makna tak salah. Yang kena faham. Okay. Imamul Azzaj wafat tahun 311 Hijriah. Dalam kitabnya Ma'anil Quran juga mentakwil istawa dengan istilah. Istaulah. Dengan demikian, meski takwil ini masih diperdebatkan oleh ulama, macam saya sebutlah, Sidi Abdullah tak setuju. Tapi ada dibahas lah. Kat belakang ni dia dah bahas. Kita dah bahas kat depan, saya lupa. Dah lupa dah. Tapi dah dibahas lah. Iaitu tentang ulama, tetapi buktinya ada salaf yang mentakwilnya demikian. Ternyata salaf pun ada yang menggunakan istaulah. Kesimpulannya mungkin kita tak setuju kerana istaulah maknanya telah kalah lepas tu menang. Tapi kan ada kaul yang juga mengatakan istaulah memiliki makna ghalabah wal qahr. Itu bukan hanya istawa, tapi istaulah pun memiliki makna yang sama. Jadi tak ada masalah untuk mentakwil kepada istaulah. Itu menurut satu version. Boleh baca lah. Saya tak ingat. Kat depan tu kat belakang. Okey. Summa, apa ulama salaf kata? Summa laukana ta'wilan fama nahnu ta'awwalna wa innama as-salafu rahmatullahi alaihim alladhi sabata sawabuhum wa wajaba ittiba'uhum humul ladhina ta'awwaluhu fa inna ibn Abbas wa Dahaka wa Malikan wa Sufyana wa kathiran minal ulama'i qalu fi qawlihi wa huwa ma'akum ay ilmuhu. Di ini mahali syahid. Kemudian andai itu takwil, maka kami tidak mentakwilnya. Akan tetapi salaf rahmatullah alaihim yang telah mentetap kebenarannya mereka dan wajib mengikutinya adalah yang mentakwilnya. Maka sesungguhnya Imam Ibn Abbas, Dhahak, Malik, Sufyan dan banyak ulama mengatakan dalam firman Allah, artinya Allah bersama kalian, maksudnya adalah ilmunya. Wa huwa ma'akum ayil, iaitu yang maksud ma'akum adalah ilmuhu lah. Ilmunya adalah ma'akum, iaitu ilmuhu ma'akum. Sorry, okey. Lepas tu apa tadi dikata? Dan banyak sekali ulama-ulama Ahlus Sunnah yang menukilkan dan mengakui adanya takwil-takwil salaf. Sekadar mengingatkan kepada salafi yang mungkin mempersoalkan sanad-sanad riwayat Ibnu Jarir At-Tabari di atas akan pujian Ibnu Taimiyah terhadap tafsir beliau. Ibnu Taimiyah berkata, fa asahhuha tafsiru Muhammad bin Jarir At-Tabari fa innahu yadhkuru maqalatis salafi bil asanidi ats-tsabitati wa laysa fihi bid'atun wa lam yunqal 'anil muttahimina. Maka yang paling sahih dari beberapa kitab tafsir adalah tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau menyebutkan ucapan-ucapan salaf dengan sanad yang sabit dan di dalamnya tidak ada bid'ah serta nukilan dari perawi yang mencurigakan. Boleh buka dalam kitab Majmu' Al-Fatawa juz 8 page 385. Okey, tuduhan Jahmiyah kepada Asy'ariyah. Ini kita kena baca. Jadi kaum salafi banyak yang terang-terang menuduh. Ini yang contoh dia tak payah susah. Ibnu Taimiyah karang kitab khusus nama dia Bayanut Talbisil Jahmiyah. Jadi menuduh bahawa golongan Asy'ariyah ini adalah Jahmiyah. Jadi sebab itu kita ketika na'udzubillah min zalik lah, ada orang bila dia nak tuduh, dia kena tengok definisi dulu untuk faham. Contoh dia orang menuduh Mu'attilah, golongan Asy'ariyah Mu'attilah. Ini tak betul kerana pembahasan kita dah jelaskan. Mu'attilah sebenar macam mana? Dia menafikan sifat sama sekali. Yang mana begitu juga bila menuduh Jahmiyah. Jahm bin Safwan ini jelas tokoh yang dihantam oleh Asy'ariyah. Ini kena faham. Macam mana boleh Asy'ariyah dituduh sebagai Jahmiyah? Sebab itu kita kena nilai. Kita bila menghukum, kita tak boleh hukum orang tertentu secara personal melainkan dia. Okey, ini buku dia, ini tulisan dia, memang ini dia aku, itu dia punya, dan kita menjawab melalui buku dia atau tulisan dia, dan telah, kalau dia masih hidup, kita dah, tabayun dengan dia, dan dia mengatakan dia punya, misalnya dia, baru boleh.
Contoh dia hari ini Richard Dawkins ada buku dia. Kita hentam Richard Dawkins dengan buku dia dan dia masih defend buku dia sampai hari ini. Itu bab lain, itu tak ada masalah. Tapi apabila kita berbicara tentang sebuah mazhab yang besar, etis ke, kita nak tuduh seseorang itu etis, dia kena betul-betul memang berfahaman etis baru boleh kita kata dia etis. So tak boleh kita guna sebab apa? Sebab dia ni macam membuat banyak-banyak teori falsafi, kita tuduh dia dia ni ala etis. Boleh ke tak? Tak boleh. So very careful. Bila kita menuduh sesuatu kena sesuai. Samalah bila mereka menuduh penyembah kubur. Apa yang dimaksud sembah kubur? Sembah kubur means orang yang menjadikan kubur itu Tuhan. Menganggap bahawa kubur atau orang yang telah mati itu adalah Tuhan. Seperti golongan yang agama lain yang menganggap bahawa roh-roh ini adalah seperti Tuhan atau Tuhan. Dan itu jelas dibersihkan daripada golongan sufi, sama sekali tidak pernah menganggap bahawa roh atau kubur itu sebagai Tuhan. Bahagian dari Tuhan pun tak ada. Tak ada. Mereka hanya di kalangan golongan solihin dan mereka berpegang pada kaul ulama dan juga hadis-hadis yang sahih atau hadis yang hasan yang mengharuskan seseorang itu bertawasul dengan orang yang telah mati untuk agar hajat mereka dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia dan ia adalah bahagian daripada doa, bahagian daripada kasab, dan ini dah disebutkan oleh Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Buka bab haji umrah, dekat situ akhir sekali ketika disunatkan menziarahi qabri syarif, menziarahi Madinah, menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Imam Nawawi sendiri mengajarkan, iaitu engkau palinglah daripada kiblat. Jadi kita jalan tu jangan pandang ke kiblat tapi pandang ke maqam, iaitu pandang ke wajah Rasulullah SAW, wajah syarif, dan bertawassullah dengannya. Lalu dibawa kisah Utbah dan lain-lain yang makruf di dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah. Ini kena faham. Kalau tolak perkara tersebut, kita kembali Imam Nawawi tahun 600, kita pergi tahun 400. Imam Al-Baihaqi sendiri dah meriwayatkan kisah Imam Syafi'i dalam bab istighosah tersebut. Itu tahun 400 lebih. Berarti perkara itu sabit dari Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah. Seawal itu orang dah buat. Atau kalau tolak pun kita pegang pada hadis, iaitu pada zaman sahabat, iaitu fi ahdi Umar. Fi ahdi Umar, yang mana telah terjadi kisah asar yang dipanggil dengan asar istisqa atau istighosah dengan kisah atau dipanggil asar Malik Dar. Itu boleh buka. Okey. Sekadar mengingatkan kepada salafi yang mungkin mempersoalkan sanad riwayat Ibnu Jarir At-Tabari di atas akan pujian Ibnu Taimiyah terhadap tafsir beliau. Ibnu Taimiyah berkata, fa asahhuha tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari fa innahu yadhkuru maqalatis salafi bil asanidi ats-tsabitati wa laysa fihi bid'atun wala yunqal anil muttahimina. Maka yang paling sahih dari beberapa kitab tafsir adalah tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau menyebutkan ucapan-ucapan salaf dengan sanad yang sabit dan di dalamnya tidak ada bid'ah serta nukilan dari perawi yang mencurigakan. Kalaulah Imam Ibn Jabir At-Tabari dah takwil, maka sebaiknya kita pegang kepada Ibn Taimiyah yang sendiri mengakui bahawa Ibn Jarir At-Tabari tafsir dia adalah termasuk tafsir yang sabit. Lalu tuduhan Jahmiyah kepada Asy'ariyah, kaum Salafi banyak yang terang-terang menuduh Asy'ariyah sebagai Jahmiyah. Bahkan ulama Salafi dalam muqaddimah kitab At-Tauhid karangan Ibnu Khuzaimah menegaskan jika Asy'ariyah adalah anak murid Jahmiyah dan Mu'tazilah. Asy'ariyah dituduh Jahmiyah muncul kerana takwil sifat yang dilakukan oleh Asy'ariyah dianggap sebagai akidah ta'til, iaitu pembuangan sifat, dan sama dengan takwilnya kaum Jahmiyah yang ta'til. Sebenarnya jika mereka konsisten, ulama Hanabilah atau Athariyah, bahkan ulama yang menjadi ideologi mereka semacam Ibnu Battah Ad-Darimi dan Ibnu Khuzaimah dan lain-lain juga harus dituduh sebagai ta'til.
Mengingat mereka dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa tempat juga melakukan taktil. Sila baca, contohnya baca dalam kitab As-Sadah Hanabilah tadi, wa ikhtilaf ma'asalafiyatil mu'asirah. Dan saya contohkan kitab tersebut. Okey, ini adalah kitab As-Sadatul Al-Hanabilah ma'a ikhtilafihim wa ikhtilafuhum ma'as-salafiyatil mu'asirah, iaitu fil aqidati wal fiqh wa tasawufi, karangan Mustafa Hamad wa Ilyan Hambali, Hamdu Mustafa Hamdu wa Ilyan Al-Hambali, yang ditakdim oleh Muhammad Abdul Basit Al-Syekh Al-Hambali. Ini tebal ni, boleh baca dalam ni, berjumlah 700-800 lebih muka surat, 840 muka surat. Itu adalah semua dari mula fikih, tasawuf dan juga bahkan akidah sekalipun boleh dibaca, menunjukkan di mana mereka bukanlah yang bermadzhab Hambali hakikatan, akan tapi adalah yang bercakap dengan Sadah Hanabilah, tapi yang dipanggil sebagai Hasyawiyatul Hanabilah. So, yang mengambil banyak sekali takwil dari ulama-ulama yang selama ini dianggap selari dengan akidah salafi. Sementara Asy'ariyah dituduh Mu'tazilah kerana beberapa takwilan sebagian ulama Asy'ariyah, semisal takwil istiwa dengan istaula, yad dengan qudrah dan lain-lain, dianggap sama dengan takwilnya Mu'tazilah. Hanya sebahagian ulama Asy'ariyah sahaja, dan persamaan tersebut pun masih dalam tataran atau masih dalam level atau condition, situation, masalah ijtihadiyah, iaitu perkara yang dalam pembahasan yang ijtihadi atau furu' akidah. Tuduhan sebagai Mu'tazilah sudah diviralkan, ini adalah tuduhan sejalin. Bahkan ada Imam Ibn Taymiyah, kalau tak salah, dia kata Asy'ariyah ini adalah seperti pondannya golongan Mu'tazilah. Padahal kita tahu bahawa Asy'ariyah ini termasuk asyadun nas fi raddi alal Mu'tazilah. Itu yakin. Boleh buka. Asyadun nas fi raddi alal Mu'tazilah, itu adalah golongan Asy'ariyah. Yang paling kuat lawan Mu'tazilah. Jahmiyah adalah kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Kerana Jahmiyah ini kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Seperti pernyataan mereka bahawa Allah tidak mempunyai yad, wajah, tidak beristiwa dan lain-lain. Padahal Asy'ariyah yang mentakwil ayat atau hadis sifat, termasuk ulama Hanabilah atau Asy'ariyah, tetap menetapkan isbat sifat Allah. Hanya saja mereka memalingkan makna zahirnya yang memberikan faham hissi, iaitu indrawi, dan antara takwil dengan taktil pengertiannya sangat jelas berbeza jauh. Jadi antara takwil dengan taktil, definisi dia memang sangat jauh. Kemudian jika ditanyakan, bukankah sebagian ulama Asy'ariyah mentakwil istiwa dengan istilah? Jadi kalau ditanyakan, sebagian ulama Asy'ariyah mentakwil istiwa dan istilah, yad dengan qudrah dan lain-lain, yang itu adalah takwilannya kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, wa qad qala qailun minal Mu'tazilati wal Jahmiyati wal Haruriyati inna ma'na qaulillahi ta'ala ar-rahmanu 'ala 'arsy istawa naw istawla wa malaka wa qahara Allah ta'ala fi kulli makanin wa jahadu an yakuna Allah azza wa jalla mustawin 'ala al-'arsyihi kama qala ahlul ilm. Ucapan dari Mu'tazilah, Jahmiyah dan Hururiyah, betul, Al-Hururiyah berkata sesungguhnya makna firman Allah Ta'ala Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa adalah Allah menguasai, merajai dan memaksa. Dan Allah ada di setiap tempat. Mereka ingkar bahawa Allah Azza wa Jalla istawa di atas arasy-Nya sebagaimana dikatakan oleh Ahlul Haq. Ucapan Asy'ari ini dalam rangka membahas kaum Jahmiyah juga kaum Mu'tazilah yang mentakdir sifat. Sementara Asy'ariyah mengakui dan menetapkan istiwa, yad, wajah dan sesamanya bagi Allah. Apakah dalam ucapan beliau ada secara eksplisit, iaitu jelas penolakan terhadap takwil tafsili? Jawabnya tidak. Bukti dia
boleh baca dalam karya Imam Sanusi pun dah selesai dah. Jadi Imam Sanusi bukan hanya mengarang kitab Barahin, tapi ada kitab-kitab lain seperti Al-Muqaddimat, Syarah Usta, dan sekarang dah keluar complete set. Sebab itu saya berazam untuk menterjemahkan complete set, iaitu akidah Imam Sanusi complete set. Yang mana dalam complete set tu dia dah jelas dengan syarahnya sekali. Kaul Imam Sanusi boleh rujuk dalam tu. Okey, Imam Al-Ash'ari juga berkata, wa nafas al-jahmiyatu an yakuna lillahi ta'ala wajhun kama qala wa abtul an yakuna lahu sam'un wa basarun wa 'ainun. Jahmiyah menafikan Allah Ta'ala mempunyai wajah sebagaimana firman-Nya dan membatalkan jika Allah mempunyai sifat sama, basar dan ain. Jadi Jahmiyah menafikan Allah SWT ada wajah. Yang mereka kata dan mereka menafikan baginya ada sifat sama, basar dan ain. Dan saya secara mutlak beliau juga berkata wa qala al-Jahmiyah inna Allah la ilma lahu wa la qudrata wa la sam'a lahu wa la basara wa innama qasadu ila ta'til at-tauhid wa tadhib bi asma'illahi fa a'tau dhalika lahu lafzan wa lam yahsulu qawluhum fil ma'na wa laula annahum khafu as-sayf la afsahu bi anna Allah ghairu sami'in wa la basirin wa la 'alimin walakin walakin khawfu as-sayfi mana'ahu min izhari zandaqatihim. Jahmiyah berkata Allah tidak mempunyai ilmu, qudrah, sama dan basar. Tujuan mereka adalah menghilangkan tauhid dan mendustakan asma-asma Allah Ta'ala. Mereka memberikan Allah lafaz tetapi ucapan mereka tidak menghasilkan pengertian apa-apa. Andai mereka tidak takut pedang kematian, tentu mereka akan melahirkan ucapan bahawa Allah tidak sami', basir dan alim. Tetapi kerana ketakutan mereka berperang mencegah mereka dari memperlihatkan sifat sindik mereka. Al-Baqilani berkata, wa za'amu jami'an annahu la wajha lillahi ta'ala ma'a qawli azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa annahu la yada lahu ma'a qawli azza wa jalla bal yadahu mabsutatani wa qawluhu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Mu'tazilah semuanya menyangka bahawa tidak ada wajah bagi Allah Ta'ala, padahal firman Allah Ta'ala artinya dan kekal wajah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, juga bahawa mereka tidak ada punya yad, padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, iaitu artinya tetapi dua yad Allah dibentangkan dermawan, dibentangkan dalam arti dermawan, dan firman Allah Ta'ala apa yang mencegahmu sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua yadku. Boleh buka dalam kitab Tamhidul Awail muka surat 252. Imam At-Tirmizi dengan syarah dari Al-Mubarakfuri menjelaskan fata'awwalat al-jahmiyatu hadhihi al-ayati wa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi fatafsiruhum fi hadhihi al-ayat laysa ila tahrifan laha bal hadar an ta'wilihim wa tafsirihim wa qalu inna Allaha lam yakhluq Adama biyadihi wa qalu innama ma'na al-yad al-quwwatu فغرضهم من هذا التأويل هو نفي اليد لله تعالى ظنا منهم أنه لو كان له تعالى يد لكان تشبيها ولم يفهموا أن مجرد ثبوت اليد له تعالى ليس بتشبيه. Jadi dijelaskan panjang ni, iaitu Jahmiyah mentakwil ayat-ayat ini dan mentafsirkannya tidak sesuai ila akhirih kita baca. Lalu penjelasan At-Tirmizi dan Al-Mubarakfuri menjawab tuduhan Salafi terhadap takwil Asy'ariyah. Asy'ariyah atau ahli takwil dari tidak menafikan sifat. Jadi kita bukan menafikan sifat, kita takwil. Lalu bahkan mereka menetapkannya. Mereka juga yang mereka ingkari adalah memperlakukan makna zahirnya. Ini tahrirul mahal saat ini adalah tempat fa'ilat permasalahan tersebut. Apa dia kata, iaitu memperlakukan makna zahirnya yang muhal sehingga patut jadi kemudian ditakwil. Sementara kaum Jahmiyah yang asal akidahnya adalah takdir tidak demikian. Kerana mereka sedari awal sudah menolak menetapkan sifat Allah. Yad misalnya. Jika kemudian ada persamaan dari sisi takwilnya,
maka itu sekadar sama sahaja, dan sekali lagi ini masalah ijtihadiyah, sedangkan metod takwilnya diterima oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu Syekh Saif Al-Asri dalam kitab Al-Qaul Tamam bi Isbati Tafwid mengatakan bahawa perbezaan tafsir ahli ilmu dengan tafsir Jahmiyah adalah bahawa takwil ahli ilmu dengan memperlihatkan siap kalamnya, sementara takwil Jahmiyah tidak demikian adanya. Dan silakan kembali merujuk takwil di atas dalam kitab Syarah Fiqh Al-Akbar karangan Abu Mansur As-Samarqandi Al-Maturidi berkata wal mu'attilatu tunkiru an takuna al-yad wal 'ain wal wajh sifatan lillahi ta'ala fala hajata li inkariha li anna fi dhalika ta'tilu kalamihi wa tafwitu sifatihi ma'a anna laha ta'wilan sahihan. Dan kaum Mu'attilah ingkar jika yad, ain dan wajah adalah sifat Allah Ta'ala, maka tidak hajat terhadap peingkaran mereka kerana itu merupakan taktil terhadap kalam Allah dan menghilangkan sifat-sifatnya, padahal mereka mempunyai takwil yang sahih. Al-Baqilani setelah menyampaikan sanggahan kepada Mu'tazilah mengapa yad Allah tidak boleh diertikan dengan kudrah, berkata yuqalu lahum hadza batilun li anna qawlahu bi yadai yaqtadi isbata yadaini huma sifatun lahu falau kana al muradu bihima al qudrah la wajaba ay yakuna lahu qudratan. Ini adalah jawapan daripada Imam Al-Baqilani. Dari jawapan Al-Baqilani di atas dan dari ucapan beliau sebelum ini menunjukkan bahawa Mu'tazilah mentaktil dan tidak menganggap yad misalnya sebagai sifat Allah Ta'ala. Dan ini menjadi perbezaan antara sebahagian Asy'ariyah dengan Mu'tazilah meski dalam takwilnya boleh sama. Jadi kita takwil dan kita juga masih isbat. Isbat sebagai sifatan. Ya. Hanya sahaja kita apakah meletakkan makna jawarih atau makna zahir, tak. Sama ada kita pilih untuk takwil atau kita tafwid. Antara sebagian Asy'ariyah dengan Mu'tazilah meski dalam takwilnya boleh sama. Dan kita tahu bahawa kaum Mu'attilah iaitu kaum yang keterlaluan dalam menghindari tashbih sehingga jatuh dalam pada takwil seperti dalam taktil seperti kaum Jahmiyah memang menafikan sifat-sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka kerana itu dan juga akidah-akidah sesat dan kekufuran yang lain, Jahmiyah didakwa kafir atau murtad oleh sebagian ulama. Sebagian Salafi menuduh jika sebagian ulama Asy'ariyah zaman mutaakhirin mengingkari sifat-sifat Allah iaitu yad, wajah dan ain, kemudian dengan itu mereka melabel mereka sebagai Mu'tazilah. Alasan mereka adalah pengingkaran Imam Abu Hasan Asy'ari dan Baqilani kepada Mu'tazilah yang mentafsirkan yad misalnya dengan qudrah, dan beliau berdua menyebut jika tafsir seperti itu adalah tafsiran Mu'tazilah. Jadi menurut Ustaz Hidayat, menurut saya seharusnya Salafi membezakan antara mentafsirkan dengan mengingkari. Kita lah ingkar, tapi kita tafsir, kita takwil. Mengingkari yad, wajah dan ain bagi Allah adalah kekufuran kerana ketiganya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu Quran. Sabit. Ini dia mengingkari. Tak. Dan antara ingkar dengan tafsir sangat jauh perbezaan. Dalam mazhab Asy'ariyah ada dua tafsiran, ada dua pentafsiran berkaitan dengan ini, iaitu antara kalimat-kalimat tersebut ditetapkan sebagai sifat Allah dan tidak tetapi tanpa mengingkari nas tersebut. Imam Haramain berkata, "Dhahaba ba'du a'immatina illa anna al-yadaini wal ainaini wal wajha sifatun sabitatun li Rabbi Ta'ala." Tengok. Ini bukan kitab Nizamiyah. Ini kitab Al-Irsyad yang menjadi umdah rujukan utama hampir seluruh mujtahid di kalangan mazhab Asy'ari. Maksud dia mujtahid dalam mazhab Asy'ari ini seperti Imam Sanusi, Imam Salaliji, Imam Al-Ghazali, semua refer kepada Al-Irsyad. Walladhi yasihu indana hamlul yadaini 'alal qudrah wa hamlul ainaini 'alal basar wa hamlul wajhi 'alal wujud.
Dan yang sahih menurut kami adalah memaksudkan yadain sebagai kudrah dan ainain sebagai melihat dan wajah sebagai yang tidak mengingkari tapi hamlu. Nampak? Yang dimaksud dengan sebahagian imam tersebut adalah Imam Abu Hasan Asy'ari, Baghdadi dan lain-lain. Wa dhahaba ba'du a'immatina. Dia bukan kata ba'dun nas, tak. Tapi dia kata a'immatina. So dia mengakui. Ini yang disebut sebenarnya benda ni dah habis dalam atau tulisan kitab Imam Sanusi rahimahullah. Lepas tu saya berazam kita buat daurah betul-betul di UIA, ngaji talaki setiap semester, kitab-kitab turas ilmu kalam Imam Sanusi dan lain-lain kita baca per lafaz, saya syarahkan. Kemudian beliau berkata, wa amma qauluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fala wajha li hamlil wajhi ala sifatin idh la takhtassu bil baqa'i ba'dal fana'il khalqi sifatan lillahi ta'ala bal huwal baqi bi sifatihi al wajibah. Ada pun firman Allah artinya dan kekal wajah Rabbmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, maka tidak tepat memaksudkan wajah sebagai sifat kerana tidak ada kekhususan sifat bagi Allah Ta'ala dengan baqa' setelah fana'nya makhluk, tetapi Allah adalah yang kekal dengan sifat-sifatnya yang wajib. Itu fala wajha li hamlil wajhi ala sifatin idh la takhtasu bil baqa'i ba'da fana'il khalqi sifatanillah bal huwal baqi bi sifatil wajibah. Ini adalah akidah beliau sebelum memilih untuk tafwid sebagaimana manhaj salaf yang dianggap lebih selamat dalam kitab apa? Dalam kitab An-Nizamiyah. Imam Sa'duddin At-Taftazani yang sependapat dengan Imam Haramain berkata, wa minha ma warada kal istiwa'i wal yadi wal wajhi wal aini wan nahwi dzalika wal haqqu addaha majazatun wa tamsilatun. Setengah dari itu adalah kalimat yang datang seperti istiwa, yad, wajah, ain dan sepadannya. Yang hak itu semua adalah majaz dan tamsil. Boleh buka dalam Syarhul Maqasid. Syarhul Maqasid saya ada 5 jilid. Imam Taftazani. Dan kalau mahu jujur, ijtihad seperti ini juga datang dari Ibnu Taimiyah saat menjelaskan tafsir wajah Allah dengan kiblat Allah. Beliau berkata, qad qala Mujahidun wa Syafi'iyyu ya'ni qiblat Allah faqultu na'am hadha sahihun al-Mujahid wa Syafi'i wa ghairihima wa hadha haqqun wa laysat hadhihi al-ayat min ayat sifat wa man addaha fi sifati faqad ghalata kama fa'ala ta'ifatun. Mujahid dan Asy-Syafi'i berkata demikian, iaitu wajah Allah adalah kiblat Allah. Maka aku katakan ya itu sahih dari Mujahid dan Syafi'i dan ini hak. Dia baca. Imam Ibn Taimiyah pun dia kata macam tu. Okey. Wa an Abi Sa'id wa ta'ifatin annahum adduha fi sifati lil hadis, adalah sifat saq, iaitu fi sifati lil hadisi alladhi rawahu Abu Sa'id fi sahihaini la raiba anna zahir al-Qur'ani la yadullu ala anna hadhihi min as-sifat. Dia kata, jadi apa? Dari Abu Sa'id dan segolongan bahawa mereka menyebut sak dalam bilangan sifat-sifat Allah kerana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Sahihain tidak ada keraguan bahawa zahir Al-Quran menunjukkan bahawa ini bukan sifat. Ibnu Taimiyah yang memilih takwilan Ibnu Abbas menganggap sak adalah bukan sifat Allah. Ini menunjukkan jika salaf sendiri masih berbeza tentang ini selain penetapan kalimat yad, wajah, ain dan lain-lain sebagai sifat Allah belum qat'i. Sebagai tambahan faedah, saat kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah menolak sifat yad Allah adalah kerana dalam rangka membatalkan fadail Nabi Adam yang diciptakan Allah dengan yadnya. Allah berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayn. Iaitu wahai iblis ila akhirin Quran, kerana jika yad diartikan kudrah maka tidak ada bezanya antara Nabi Adam dengan makhluk yang lain. Oleh kerana itu takwil kaum Jahmiyah tersebut ditolak oleh ulama dan sifat yad ditetapkan sebagaimana datangnya. Amiruha kama ja'at. Dengan demikian bukan yad ditakwil kudrah atau takwil yang lain yang menjadi
masalah utamanya, tetapi tujuan kaum Jahmiyah yang menggunakan takwil tersebut untuk tujuan kesesatan. Oleh kerana itu, selain takwil Ibn Abbas, Qatadah dan lain-lain yang mentakwil aidi dengan kuah kuat, Ibn Jauzi menukilkan ucapan Ibn Qutaybiyah yang mentakwil yad dengan kudrah dan kuah sebagai berikut. Yajuzu ayyakuna al-ma'na mimma amilna bi quwwatina wa qudratina wa fil yadi al-qudratu wal quwwatu 'ala al-'amali fatusta'aru al-yadu fatudau mawdi'aha. Boleh saja diartikan dari apa yang kami kerjakan dengan kekuatan dan kudrah kami, dan kalimat yad adalah kudrah dan kuat bekerja. Kalimat yad dibuat isti'arah dan diletakkan tempatnya. Boleh dilihat dalam kitab Zadul Masir. Okey, Ibnu Jauzi menukilkan lagi. Qala Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Makna al-ayat mimma awjadnahu bi qudratina wa quwwatina wa hadha ijma'un annahu lam yurid hahuna lam yurid hahuna illa ma dzakarna. Okey. Lalu Ibnu Jauzi saat menjelaskan takwil yad Allah juga berkata warabi'u quwwatillah wa nusratuhu fauqa quwwatihim wa nusratihim, dzakarahu Ibnu Jarir wa Ibnu Kisan, iaitu yang keempat adalah takwil yad Allah, kekuatan Allah dan pertolongannya di atas kekuatan manusia dan pertolongan manusia. Takwil ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Kaisan dalam Zadul Masir. Boleh lihat. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Apakah ada soalan? Okay, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita ambil kalam nasihat? Kalam nasihat dari tokoh-tokoh Wahabi Salafi yang tidak bertentangan dengan akidah. Contohnya macam ambil kata-kata Imam Ibn Utsaimin, Saleh Fauzan, jazakallahu khairan Ustaz. Jadi kalau saya terus terang, mungkin kawan-kawan di kalangan Asy'ariyah mungkin ada yang tak senang, terutama di kalangan kawan daripada golongan Ahbasy mungkin tak senang kalau saya kata tak ada masalah, ambil yang jernih, buang yang keruh, khudh ma safa wa da'il qadaruh. Ini yang dimaksud, tak ada masalah. Hanya sahaja kalaulah kalam tersebut dah ada di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, buat kita nak highlight golongan mereka sehingga kan mempromot mereka. Ini adalah perkara yang perlu kita fikirkan. Jadi kita hanya menukil ketika perlu. Contohnya seperti Syekh Ali Jumaah ketika dia perlu, dia akan menukil kaul Imam Ibn Taymiyah dalam beberapa hal masalah fikih. Misalnya masalah macam manakah kita nak solat di Scandinavian country. Scandinavian country itu maksudnya apa? Di Sweden, di Denmark, atau di Iceland, yang atas tu, atau North Pole. Contoh dia kalau masuk bulan Ramadan, okeylah bulan Ramadan, yang mana waktu puasa kita kalau musim panas adalah 23 jam 30 minit. Mungkin malam tu hanya 30 minit sahaja. Ada yang malam tu sekejap sahaja kalau dekat North Pole atau South Pole. So, perbincangannya macam mana kita nak puasa dalam kes ini. Okay, dalam kes ini macam mana kita nak berpuasa. So, apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Jumaah, dia mensyarahkan, dia kata apa? Imam Ibn Taymiyah keluarkan fatwa yang sangat-sangat logik untuk dipakai dalam keadaan ini, di mana ketika dia mentakwil hadis, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kan Rasul bersabda, pada zaman Dajjal keluar, maka 1 tahun, 1 hari itu rasa dia macam 1 tahun. Lepas tu macam 1 bulan, lalu macam 1 minggu. Kan? Sangat lama lah. 1 hari itu macam lama sangat. So, sahabat ni logik dia tanya lah, kalau macam tu, solat tu macam mana? Dan Rasul kata, kau solat seperti apa adanya, seperti ada, macam biasa. Jadi dia ambil hadis ni. Ibn Taymiyah kata, jadi solat adalah kembali kepada adatnya, yang biasa adatnya seperti adat.
Jadi apa yang dikatakan, apa yang dibuat oleh Syekh Ali Jemaah dalam fatwa tersebut, dia kata, so dalam kes ini, bukan, dikembalikan kepada jam Mekah. Di nanti Hintil Mekah something. Exactly fatwa tu saya lupa, tapi saya ada fatwa tu. So pembahasannya maksudnya apa? Jadi dia fatwa kalau di Scandinavian country kita boleh puasa ikut jam Mekah. Itu maksudnya ikut jam Mekah berarti jam Mekah lah kerana Rasulullah SAW berada di lahir di Mekah. Ini sama macam mazhab Syafi'i dalam bab apa binatang yang dianggap jorok adalah sesuai dengan indatibaq as-salim. Sesuai dengan lidah yang selamat iaitu di kalangan apa tibaq as-salim di kalangan orang Quraisy. Okay, itu satu. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada pendapat Syekh Abdullah bin Bayah lah. Dia mensyarahkan, dia menerangkan bahawa yang lebih akurat adalah ikut sun, dianggap sebagai matlaq yang paling dekat. Kerana memang dalam fikih, contoh dia apabila kita tak dapat nampak anak bulan, lalu kita boleh pakai matlaq yang paling dekat. Maka begitu juga waktu solat, kerana waktu solat ini juga berkaitan dengan falak. Maka waktu solat, contoh dia waktu maghrib dan isyak, kita boleh waktu maghrib dan fajar diikutkan kepada yang paling dekat. Okey, mahalu apa yang dimabahas di sini, boleh tak kita nukil ulama-ulama yang salafi tadi? Kalau memang dia datang dari ijtihad mereka dan kita perlu dalam keadaan contohnya kita beristimad hukum, sebenarnya tak ada masalah. Tapi kalau boleh avoid, why not? Kita julang ulama-ulama yang ahli sunnah kita. Ini maksud dia. Dalam beberapa hal. So contoh dia kalau kita membahas tentang benda-benda yang pengkiblah, pengkib, tahanus atau lain-lain, benda ni dah disebut oleh ulama kita. Kenapa kita perlu dari kalangan Salafi? Ini tak perlu. Contoh dia. Tapi benda-benda yang memang membahas tentang direct tentang masalah dia, dan itu mungkin termasuk untuk merefer untuk sebagai pertimbangan. Ini kita kena faham. Okey. Itu soalan dan jawapan saya. Ada lagi? Tak ada? Okey, sekian saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa pada penutup besok. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.